Salam sejahtera semua, kami dari Para Kumpulan 3 hari ini akan berbicara mengenai isu rasuah. Video ini terbahagi kepada 4 bahagian utama, yaitu yang pertama, Akta SPRM 2009 di Malaysia, cabaran mengatasi isu rasuah, kesan dan cara untuk mengatasi isu rasuah, dan yang terakhir, kes-kes terkenal rasuah yang boleh dijadikan iktibar. Pertama sekali kita perlu mengetahui apa itu rasuah. Rasuah ditakrifkan sebagai tindakan memberi ataupun menerima ganjaran ataupun faedah secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam konteks etika dan peradaban, khususnya peradaban Islam, rasuah berasal daripada perkataan Arab yaitu al-rishwa yang bermaksud sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran ataupun membenarkan kebatilan. Bincangkan tentang Akta SPRM yang digunakan untuk membasmi rasuah, dan melalui akta ini terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama yang dinyatakan dalam akta ini, iaitu yang pertama adalah meminta atau menerima rasuah, iaitu di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009. Yang kedua adalah menawarkan dan memberi suapan, iaitu di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009, dan mengemukakan tuntutan palsu, iaitu Seksyen 18 Akta SPRM 2009, dan yang terakhir adalah menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Jadi seterusnya, sekiranya rasuah diberikan tapi tidak dilaporkan, maka di bawah Seksyen 25 kurungan 1 dan 2 Akta SPRM 2009 akan didenda tidak lebih daripada 100,000 dan juga penjara tidak lebih daripada 10 tahun, ataupun gagal melaporkan permintaan atau memperoleh suapan di bawah Seksyen 25 kurungan 3 dan kurungan 4 Akta SPRM 2009, denda tidak lebih daripada 10,000 dan penjara tidak lebih daripada 2 tahun. Di bawah akta ini juga pelapor-pelapor ataupun mereka yang memberikan laporan terhadap rasuah juga dilindungi di bawah akta ini, kerana seperti di bawah akta ini, mereka menjaga rahsia kepada siapa yang memberikan rasuah. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 65 Akta SPRM 2009, pemberi maklumat adalah mereka yang membuat pendedahan tentang jenayah rasuah berdasarkan pengetahuannya, dan mereka akan dilindungi. Dan yang kedua adalah pemberi maklumat boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Dan yang ketiga adalah pemberi maklumat yang menjadi saksi kepada kes rasuah yang akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Tentang cabaran dalam mengekang isu rasuah di negara kita. Cabaran utama dalam mengekang rasuah ialah kerana kebiasaannya pelaku rasuah adalah daripada golongan yang berpendidikan tinggi dan kaya raya. Oleh itu, mereka sangat licik dalam melakukan kegiatan ini. Seterusnya, sikap masyarakat yang mengambil remeh isu ini. Hal ini demikian kerana masyarakat sendiri tidak melakukannya dan mereka hanya mengharapkan pihak berkuasa seperti SPRM untuk membanteras gejala ini. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga merupakan cabaran yang besar dalam membendung gejala ini. Oleh itu, pihak berkuasa seperti SPRM perlu lebih kerap dan lebih banyak untuk melakukan operasi dalam menangkap penerima dan pemberi rasuah. Di samping itu, gejala rasuah sukar dibendung kerana wujudnya jurang ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan keinginan seseorang itu untuk menerima dan melakukan rasuah. Baiklah, kita masuk kepada langkah-langkah ataupun cara-cara yang patut diambil untuk mengatasi gejala rasuah ini. Yang pertama adalah pihak SPRM haruslah mengambil tindakan yang lebih agresif untuk membendung gejala ini. Yang kedua adalah menerapkan konsep keagamaan dan juga moral, terutamanya dalam sektor pendidikan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah melalui kempen kesedaran untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan amalan rasuah ini.
Kesan rasuah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah kesan terhadap individu, yang kedua adalah kesan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah kesan terhadap negara. Kita masuk kepada kesan rasuah terhadap individu. Yang pertama adalah rasuah akan menyebabkan kejatuhan moral ataupun maruah individu tersebut. Yang kedua adalah individu yang mengamalkan rasuah akan menerima hukuman. Yang ketiga adalah individu yang mengamalkan rasuah akan memalukan diri sendiri serta keluarga dia. Seterusnya kesan kepada masyarakat. Yang pertama adalah rasuah akan menggalakkan perbuatan jenayah dan juga akan melindungi perbuatan jenayah ini. Seterusnya adalah membebankan golongan orang susah kerana berlakunya penyelewengan. Akhir sekali adalah kesan terhadap negara. Amalan rasuah ini akan menjejaskan ekonomi, politik dan juga keselamatan negara. Antara kes-kes rasuah yang kita boleh jadikan pengajaran adalah pada tahun 2018, di mana seorang pegawai polis pemangkat inspektor yang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Hulu Terengganu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan didenda sebanyak RM125,000. Salah telah menerima suapan sebanyak RM5,000 daripada seorang suspek yang terkait dengan kes dadah untuk tidak ditangkap. Hal ini telah membuktikan bahawa rasuah ini boleh menghancurkan kehidupan seseorang individu daripada segi karier, kehormatan dan kebebasan. Kesimpulannya, amalan rasuah ialah satu amalan yang tidak beretika dan jika ia tidak dibendung, ia akan mengakibatkan banyak masalah sosial. Sehubungan dengan itu, dalam memerangi gejala ini, semua pihak perlulah bekerjasama dan bertindak secara berterusan dan menyeluruh. Jika kita sepakat untuk melakukannya, tiada sebab kita akan gagal. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian daripada kumpulan kami, terima kasih.